Kediaman beliau ya di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Lubuk Jong, Pasir Mas, Kelantan. Dan juga Kampung Srijaya, Maran, Pahang, Taman Kosas, Ampang, Selangor. Maknanya tempat Ustaz banyak boleh jelas sana. Baik. Kemudian banyak kitab-kitab yang beliau di sekitar dalam pengajian, dalam kitab-kitab yang banyak dikupas oleh beliau dalam kuliah-kuliah seperti Misbah Al-Munir dalam Tauhid, ataupun Wisyah Al-Afra dalam kitab fiqah, ada Penawar bagi Hadi dalam kitab tasawuf. Dan juga beliau adalah seorang berkelayan akademik dari Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Anak didik Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Untuk maklumat tuan-tuan, moga-moga manfaat daripada tuan guru, walaupun tuan gurunya tak dapat hadir, kita dapat berkat daripada anak murid yang hadir. Ahli Persatuan Pengkuliah Utama Negeri Kelantan. Dan status beliau ni telah pun bernikah. Jadi pengalaman beliau ni, beliau menyampaikan ilmu sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor dan Kuala Lumpur, Sarawak sejak daripada Ogos 2017. Dan juga terlibat dalam muzakarah kitab turas di Pondok Kitab Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Jadi begitulah sedikit sebanyak biodata beliau yang dapat kita kenal. Dan insyaAllah mungkin selanjutnya akan diperpanjangkan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dan juga kita bergantung dengan tajuk yang disampaikan juga kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat kepada kita semua. Dan oleh itu saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Falyatafadhal mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima awliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana tahbainana wa baina qaumina bihaqqin wa anta khairal fatihin. Rabbi yasir wa la tu'asir ya karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang telah membenarkan, mengizinkan, memberi saya ruang dan peluang untuk saya mari berkongsi ilmu pada malam ini. Seterusnya pengurusi, timbalan pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa surau ini, tidak lupa juga kepada imam yang telah mengepalai atau mengetuai memimpin solat fardu maghrib kita secara berjemaah, para imam, para bilal, para ustaz, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan kudrat dan iradatnya, dengan izin dan kasih sayang Allah Ta'ala, dapat sama-sama kita hadir lagi ke rumah Allah yang sebegini indah, mengerjakan perintah-perintah Allah yang sangat besar di dalam agama kita, yang mana tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, abang kakak, adik sekalian, kita maklum di dalam agama kita ni ada perintah, ada tuntutan, ada suruhan, yang panggil perintah syarak. Syarak ni siapa tuan-tuan, puan-puan? Syarak ni Allah dan Rasulullah. Sebab tu apa hak Allah suruh, itu suruhan syarak. Apa hak Allah larang, itu larangan syarak.
Begitu juga apa hak Nabi suruh, itu suruhan syarak. Apa hak Nabi larang, itu pula larangan syarak. Syarak ada dua, Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum pergi lebih jauh, elok kiranya saya kenalkan jugalah dulu diri saya takkan pakai syarah terus, mari ikut mana tu. Faham? Jadi nama saya Muhammad Iwan Syarizal bin Mokhtar. Asal daripada negeri Pahang. Kemudian belajar agama di Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Jadi asal Pahang, belajar di Kelantan, cakap Terengganu. Ini tiga dalam satu Pantai Timur. Boleh buat apa jadi gitu tak? Tak tahu juga buat apa. Tak dang nak kaji lagi. InsyaAllah baik. Ada hak tak faham bahasa Terengganu? Kalau tak faham tu, buat-buat faham sudahlah. Dan mari malang ni bukan mari nak mengajar orang sini Saya tak pandai nak ajar orang. Saya bukan ustaz pun. Dah tu orang panggil ustaz. Orang panggil, takkan nak katak pula kepala dia. Nak panggil lah. Tak panggil sudah. Tuan-tuan puan-puan nak panggil saya ustaz, silakan panggil ustaz. Tak embuh panggil ustaz, tak ada masalah. Sebab kita bukan nak title ustaz tu sangat. Apa ada dengan title tu? Bang, kita tak embuh pun ke title tu sangat. Tapi kita nak peluang boleh menyampaikan ilmu, kita sampaikan habis baik. Dan mari malang ni atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut di dalam satu hadis, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripada aku, kata Nabi, walaupun sepotong ayat. Dah saya ada 2-3 potong saya pandang. Tak banyak pun. Maka sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Baik. Sebut pasal perintah syarak tadi tuan-tuan, dia banyak jenis. Ada perintah bila kita nak buat, dia kena masuk bulan yang tertentu dulu. Contoh, puasa Ramadan. Kita nak puasa Ramadan, kena masuk bulan Ramadan dulu. Tak boleh kita puasa Ramadan bulan Muharram. Dia panggil mabuk ketung. Ataupun bahampi kuda. Bang, mana ada orang puasa Ramadan bulan lain? Nak puasa Ramadan, kena masuk bulan Ramadan dulu. Datuk tak boleh lah puasa bulan lain. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi tak jadi puasa Ramadan, jadi puasa sunat dan sebagainya. Itu perintah syarak. Ada perintah syarak bila kita nak buat, dia kena keluarkan belanja yang agak tinggi. Contoh, mengerjakan haji dan umrah. Nak buat haji, nak buat umrah, kena pergi Mekah. Mekah ni di mana? Jasin. Mekah ni Arab Saudi. Bang, dah nak pergi Arab takkan nak berenang, kena bahangan jerung, kita kat pergi. Maka kena naik kapal terbang, kena sewa hotel, menelang belanja yang agak tinggi. Tapi haji dan umrah ni siapa suruh buat ni? Allah Ta'ala. Bukan Donald Trump suruh buat haji. Bukan Barack Obama suruh buat umrah. Allah Ta'ala hak suruh, maka masuk dia perintah syarak. Ada perintah syarak bila kita nak buat, dia kena masuk waktu dulu. Contoh paling mudah, solat. Solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. 5 waktu ni dipanggil 5 waktu maktubah. Wajib kita buat bila sudah masuk waktu. Kalau tak masuk waktu lagi, tak wajib. Zuhur 1.10, 11.10 kita boleh bahang mi goreng lagi. Boleh melantak mi bodoh lagi. Tapi masuk 1.10 baru wajib kita solat Zuhur. Wajib solat selalu bila masuk waktu? Tak. Wajib solat di dalam waktu. Zuhur 1.30, kita nak semayang 1.30 boleh, 1.45 boleh, 2 boleh, 2 suku boleh, 2.30 boleh, 2.45 boleh, 3 boleh, 3 suku boleh, 3.30 boleh, 3.45 boleh, 4 boleh, 4 lebih. Boleh asalkan di dalam waktu. Dah tu afdal awal waktu. Saya tak cerita afdal. Saya ceritanya wajib solat di dalam waktu. Jadi 3 contoh yang saya bagi ni tuan-tuan puan-puan, puasa, haji umrah, kemudian solat. 3 ni merupakan perintah syarak dan 3 ni merupakan perintah yang sangat besar. Jadi tadi tuan-tuan tidak sampai 30 minit tadi kita sudah buat satu perintah yang sangat besar, iaitu kita mengerjakan solat fardu maghrib. Kita buat pula di dalam keadaan yang sangat sempurna, iaitu secara berjemaah. Jadi alhamdulillah Allah pilih semua kita malam ini jadi ahli solat fardu maghrib berjemaah. Syukur pada Allah Ta'ala. Ni kita mari ramai-ramai ni bukan kita hebat. Jangan buat perasan gitu. Ada orang dia mari surah, dia mari masjid, dia rasa dia hebat. Berat nanang.
Dia rasa dia bagus. Faham? Kena tipu dengan setan. Ada tak yang mari malam ni, kita mari bukan sebab kita hebat? Tak. Ada tak malam ni dia mari malam ni sebab dia hebat? Ada tak? Cuba tengok bangun seorang. Kita nak baling dengan cawang kali. Ada tak? Tak ada. Kita mari bukan sebab kita hebat. Bukan kita bagus. Bukan kita soleh. Bukan kita alim. Kita mari atas izin Allah Ta'ala. La tataharraku zarrah illa biiznillah. Takkan gerak walaupun satu zarrah, melainkan dengan izin Allah. Zarrah-zarrah ni apa tuan-tuan? Zarrah ni satu makhluk yang sangat kecil. Orang Melaka panggil small. Kecil dah hang, small hang eh. Satu makhluk yang sangat kecil, lebih kecil daripada debu, namanya zarrah. Jadi benda yang kecil daripada debu pun tidak akan gerak melainkan dengan izin Allah. Dah kita tuan-tuan besar daripada debu, betul tak? Hak tukang cakap besar kali malang ni. Faham? Maka kita nak langkah kaki datang ke surau. Nak langkah kaki pergi kat motor. Nak naik atas motor. Nak masukkan kunci motor. Nak start motor. Nak tekan gear. Nak pulah minyak datang masjid surau tadi. Atas izin Allah Ta'ala. Bukan kita hebat. Kita nak langkah kaki pergi kat kereta. Nak buka pintu kereta. Nak masuk dalam kereta. Nak masukkan kunci. Nak start kereta. Nak tekan minyak. Pulah steering. Datang surau tadi. Atas izin Allah Ta'ala. Bukan kita bagus. Jadi jangan nampak kita hebat. Jangan nampak kita bagus. Nampak Allah yang izinkan kita. Maka boleh kita mari. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan puan-puan, syukur juga kehadirat Allah Ta'ala. Kerana dengan limpah dan kurnianya juga. Dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala juga. Dengan izin dan kasih sayang Allah Ta'ala juga. Dapat sama-sama kita bukan saja datang. Kita dapat pula duduk di dalam majlis ilmu. Satu lagi nikmat yang sangat besar yang selalu Allah berikan kepada kita, membuatkan kadang-kadang kita lupa untuk syukur. Betul tak? Betul? Tak, pasal Allah beri kita banyak kali, jadi kita lupa nak syukur. Macam anak kita lah. Tak, jarang-jarang kita bagi dia RM100. Tak, dia terima kasih tak? Jarang dapat terima kasih. Tapi oleh kerana tiap-tiap hari 20 tahun kita bagi RM5, selalu dapat, jarang dia berterima kasih. Gitu juga kita dengan Tuhan. Allah izinkan kita mari rumah Allah banyak kali. Dari zaman kita muda sampai kita tua, Allah beri kita datang rumah Allah. Allah izinkan. Kita kadang-kadang lupa untuk syukur. Jadi malam ni tuan-tuan, seluruh ahli jemaah dalam masjid ni, dalam surau ni, saya minta segalanya, laki puan tua muda, kita minta ucap pada lidah masing-masing termasuk diri saya. Kita ucap sekarang juga, kita ucap Alhamdulillah Allah pilih aku boleh duduk di dalam majlis ilmu. Pasal duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, bukan semua orang dapat. Betul tak? Orang yang Allah Ta'ala pilih saja boleh duduk di dalam majlis ilmu. Betul ataupun tidak? Betul? Sebab tu ada orang dia dengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni speaker dalam ke luar? Luar dalam. Takut orang mari sembahyang isyak awal sangat. Azan hok panggil kita datang sembahyang, hayya 'alas salah. Katanya Tok Bila. Waktu mari naik wajah, waktu mari naik kancil, ada hak naik MyV, ada hak mari dengan motor, ada hak jalan kaki. Tok siap berenang terus mari surau. Bagus. Bang, Tok Imam takbir ihram, Allahu Akbar. Dia takbir juga di belakang, Allahu Akbar. Bagus. Bang, habis semayang Tok Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagus. Habis salam Tok Imam wirid, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dia wirid juga, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bagus. Habis wirid Tok Imam doa, Allahumma tim lana bi husnil khatimah. Dia pun amin. Amin, amin, amin. Bagus. Tang, habis wirid, dah Tok Imam bangun, habis doa Tok Imam bangun semayang sunat, betul tak? Dia pun pergi belakang semayang sunat ke? Allahu Akbar. Bagus. Habis semayang sunat, dah Tok Imam tolak meja. Betulkan mikrofon, bawa keluar air. Dah ada kuliah kan? Ada ngajar kan? Dia pun habis semayang sunat, dia tengok, ada kuliah malam ni. Dia pun balik. Nampak ada kuliah, balik. Tapi bukan orang sini dah. Saya sebutnya orang tu, belah-belah
Tampin. Kalau saya kuliah di Tampin, saya khabar orang sini. Tak bolehlah kuliah sini cakap orang sini. Dia kena bijak ke? Kalau kuliah sini khabar tempat lain. Kuliah tempat lain khabar sini. Kalau kuliah sini khabar orang sini, balik lagi pancik tayar kereta. Dia kena bijak. Bang. Dah nampak ada kuliah balik. Tapi ingat tuan-tuan, dia balik bukan sebab dia jahat. Bukan dia teruk. Bukan dia benci ilmu agama. Bukan dia musuh dengan penceramah. Bukan. Dah kenapa dia balik, kita boleh duduk. Sebab dia jahat, kita baik. Kita baik, dia jahat. Dah kenapa dia balik, kita boleh duduk ramai-ramai. Sebab mana? Sebab Allah izinkan kita ramai-ramai. Allah dah izin dia. Kita kalau Allah dah izin, kita boleh tak duduk dalam majlis ilmu? Tak boleh. Kalau Allah uji kita tuan-tuan, nescaya tidak ramai daripada kita boleh hadap ujian dari Allah. Allah tak uji banyak tuan-tuan. Allah uji dengan pitih. Sini panggil benda? Pitih, fulus. Duit. Kalau kampung saya panggil money. Bang, Allah uji dengan duit balik kita. Habis semayang sunat, kita sandar di dinding, di tiang surau. Nak dengar kuliah ni. Tiba-tiba telefon bunyi. Telefon bunyi. Lupa nak silent. Kita pun jawab, hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni bukan Haji Mak ke? Ni Haji Mak ni siapa ni? Ni Mail, kawan Haji Mak 20 tahun yang lalu. Dah ke mana? Dapat mana nombor? Jadi dapat nombor Haji Mak daripada kawan-kawan lah. Jadi nak tanya Haji Mak, ingat tak dulu? Dak 20 tahun lepas saya ada hutang dengan Haji Mak. Dak banyak mana? 80,000. Haji Mak kata 80,000 ingatlah natang, bukan 80. Bang. Dah tahu kan? Jadi saya ada duit dah sekarang ni, saya nak bayar lah, nak bayar cash 80,000. Banking ni saya tak pandai. Lagi pula banyak sangat ni 80,000 ni. Jadi saya nak jumpa Haji Mak lebih kurang dalam pukul 8.30. Saya nak jumpa di sekitar Zoo Negara. Pasal saya nak balik KL ni. Nak jumpa, nak serah cash di sekitar Zoo Melaka. Nak serah cash 80,000. Haji Mak kata kita jumpa dalam pukul 9 tak boleh? Pasal saya nak dengar kuliah ni. Ada orang ngajar ni. Ada kuliah agama tempat saya. Mak kata tak boleh Haji Mak. Kalau Haji Mak tak mari sekarang ambil 80,000, 20 tahun pulak lah baru saya bayar. Agak-agak dia pergi ambil duit ke dia duduk dalam kuliah? Ambil duit. Kalau kita jadi dia, kita dah ready nak dengar kuliah agama. Kita tahu kelebihan orang-orang yang belajar ilmu agama. Kita tahu Allah ampun dosa, Allah beri pahala, Allah angkat darjat orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu. Kita tahu burung dan ikan di lautan mendoakan keampunan bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Kita tahu, cuma Allah uji kita, ada orang call nak bagi kita 80,000. Kita pergi ambil duit ke kita duduk dalam kuliah? Ambil duit ke duduk? Ambil duit, tukang cakap sama je. Bang, nak khabar pada tuan-tuan, satu contoh. Kalau Allah uji kita, kita tak hebat, kita akan tinggalkan rumah Allah. Nampak tak kita lemah? Nampak tak kita tak hebat? Nampak dalam keadaan kita lemah dan tidak hebat, kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Allahu Rabbi, nampaklah jelas di sini. Kita duduk malam ini, saya boleh cakap malam ni bukan sebab kita hebat, tapi Allah yang izinkan kita. Maka sewajarnya, sepatutnya, bahkan sewajibnya kita syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, aku boleh duduk di dalam majlis ilmu. Jadi mukadimah habis takat tu. Mukadimah 20 minit dah saya ni. Dah masuk tajuk lagi. Jadi mandangkan kali pertama dah saya mari ke masjid tuan-tuan ni, surau ni saya minta izin tuan-tuan, kita habis lewat sikit boleh ke? Boleh InsyaAllah. Kita habis dalam 11.30 itulah. Boleh 11.30? Boleh Kalau boleh naik seorang ganti, saya nak balik lapar. Bang, InsyaAllah bila-bila jemput saya marilah pula tak? Saya bukan hebat sangat nak tolak-tolak orang jemput. Saya cak ayang saya ni. Malam ni saya mari jemputan ke gantiang ni? Jemputan. Saya biasa gantiang. Saya pun main simpanang tak mahu saya. Baik. InsyaAllah tajuk diberikan malam ni iaitulah tajuk demi masa. Maklum dalam surah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terjemahan kalimah Allah, terjemahan firman Allah Taala, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka-mereka yang berpesan-pesan dengan sabar, dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka berpesan-pesan dengan sabar. InsyaAllah dalam masa yang Allah pinjamkan sekejap kepada kita pada malam ini, dengan ayat yang tidak panjang dan tidak pendek ini, dapat sama-sama kita mengambil ilmu dan manfaat untuk menambahkan lagi kualiti amal ibadah kita kehadrat Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik, kata Allah demi masa. Nah, Allah bersumpah dengan makhluk dia hak nama masa. Ada pun kita tuan-tuan, haram bagi kita untuk bersumpah dengan nama makhluk. Hak boleh kita sumpah hanya dengan nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Itu baru panggil sumpah. Kalau orang dulu-dulu dia tak panggil sumpah, dia panggil junjung Quran. Ya sungguh aku tak curi, aku berani junjung Quran. Jadi tak kalau junjung Quran? Tak usah kata junjung Quran, mu junjung masjid tak jadi ke? Bang, makna kata sumpah ni wallahi, wabillahi, watallahi. Nah, demi masa sesungguhnya, bukan gurau, bukan nawak, bukan nipu, bukan bohong, bukan jok. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Nah, melainkan mereka yang beriman dan beramal saleh. Dua ni ulama pecah menjadi 4. Beriman, beramal saleh, yakni beriman, berilmu, beramal saleh dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dapat tak 4? 4 tiket untuk kita ke syurga Allah. Beriman, beramal saleh, sebut dalam surah tadi. Ulama bahas pecah jadi 4. Beriman, lawan dia kena berilmu. Beramal saleh, kena ada ikhlas. Maka 4 ni jalan serentak, baru kita jadi hamba Allah yang baik. Nah, sebab tu orang beriman rugi kalau dia tidak berilmu. Orang berilmu beriman rugi kalau dia tak beramal. Orang yang beriman, berilmu, beramal rugi kalau dia tidak ada ikhlas. Hak penting beriman, alhamdulillah. Lepas pada iman, kita bahas berkenaan ilmu. Nabi sebut dalam satu hadis yang sangat pendek, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunur rabi' fatahlik au kama qala. Jadilah kamu orang alim atau murid pada orang alim atau orang yang mari dengar ilmu agama. Jangan kamu jadi golongan keempat, maka kamu akan binasa. Nah, sebab tu tuan-tuan puan-puan, kita belajar ilmu agama, pastikan kita niat untuk alim, pastikan kita niat untuk jadi ulama. Saya tuan-tuan, sejujur dan ikhlas kita tak mampu jadi ulama. Pasal kita kenal ulama dan kita kenal diri kita. Tuan-tuan puan-puan kalau mampu belajar sampai jadi ulama. Saya tak mampu. Dulu saya kuliah di Petaling Jaya, Selangor lah tuan-tuan. Pengalaman. Selangor lah, KL lah. Jadi kuliah di sana, kuliah maghrib masa tu. Masjid tu kalau nak banding dengan surau kita Malang ni, lebih kurang 7 kali ganda lah besar. Kuliah maghrib. Saya pergi masa tu dah KL kan, bukan Melaka. Kalau KL ni dia kena naik kelas-kelas lah sikit. Saya masa tu kuliah naik Honda. Alhamdulillah, naik Honda. Tapi bukan Honda Civic, Honda Wave, mutu. Pasal jalan dia jeng. Kalau Melaka ni jeng. Kalau KL ni jeng kereng dia panggil. Maka kita bawa motor lah mudah. Jadi sampai masjid tu, kalau adu dengan surau kita, beratus 6 ke 7 kali ganda lah besar masjid. Alhamdulillah, baik. Kemudian besar 2 tingkat. 2 tingkat. Alhamdulillah. Cuma masa kuliah tu, bawah je lah ada orang. Atas bulan layang. Pasal benda? Pasal nama dia masjid. Ada tak masjid tuan-tuan pergi seluruh Malaysia, masjid besar 2 tingkat, kuliah maghrib penuh atas bawah. Masjid mana? Cuba sebut nama. Ada tak? Tak ada. Pasal benda? Pasal nama dia masjid. Dia yang penuh tingkat-tingkat ni tuan-tuan, bukan masjid, stadium. Stadium ni kita buat 5 tingkat penuh, 7 tingkat penuh, 9 tingkat penuh stadium. Kenapa stadium penuh? Masjid surau tak penuh. Orang buat kajian. Rupanya dapat satu jawapan,
Tuan-tuan, saya baru tahu. Nak masuk stadium tengok bola ni, dia kena bayar tiket. Baru tahu tu saya tu. Aduh, warak tu. Bang, nak masuk tengok bola kena beli tiket. Faham? Betul tak? Di kaki bola dia tahu kan? Bang, kena bayar maksudnya. Masuk surga ni bayar ke free? Free. Siapa dia nak mari free? Sebab tu pada pihak pengurusan, saya bagi cadangan, mulai esok, kita buat selama seminggu, kita buat eksperimen, kita buat masuk surga berbayar. Agak-agak makin ramai, makin kurang lagi. Makin kurang. Kena molek dah. Kita buat masuk pintu tu RM5. Tak, muslimin tak? Muslimat masuk ke mana? Kat situ. Buat RM20 muslimat. Muslimat kena mahal pasal dia banyak duit. Betul, duit dia. Duit suami bagi. Duit dia curi pula suami. Betul dia suka, bukannya marah. Betul. Kita buat masuk surga berbayar. Agak-agak makin ramai, makin kurang. Makin kurang. Kena molek. Tok Imam dengan Tok Bilal mari. Tu pun tak masuk ke pintu, kerabat ke tingkap. Dah masuk ke pintu bayar. Akhir zaman orang lupakan rumah Allah. Saya nampak masjid tu, saya cari parking. Biasa masjid besar dia ada parking tak? Parking penceramah tu. Dia letak papan tanda, kadang-kadang dia tulis. Parking penceramah. Saya cari parking. Jumpalah parking. Cuma tuan-tuan, dia tak tulis parking penceramah. Dia tulis parking tuan guru. Serba salah saya nak parking. Dah saya bukan tuan guru, tuan garu saya. Nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, diri ini hak sedang cakap ni tidak mampu jadi ulama. Tuan-tuan puan-puan, kalau mampu belajar sampai jadi ulama. Pasal kita tambah jadi orang rugi. Allah kata demi masa manusia dalam kerugian. Tak, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Yakni orang beriman berilmu, beramal soleh ikhlas kerana Allah. Kita nak jadi orang beriman, yang kedua berilmu. Beramal soleh tu memanglah, ikhlas tu sama telah. Tapi kita nak, kita beriman, kita berilmu. Tak mampu jadi ulama, tak mampu jadi orang alim, jadi murid kepada ulama. Yang tu saya mampu. Datang daripada Pahang, belajar di Pasir Tumbuh, Kelantan. Tok Guru Pasir Tumbuh buka kitab, kita tadah dengan Tok Guru Pasir Tumbuh. Tok Guru daripada luar, daripada Mekah ada, kadang daripada Fatani, daripada Terengganu datang Kelantan, datang Pasir Tumbuh, kita tadah pula dengan Tok Guru daripada luar. Hak itulah saya mampu tuan-tuan, iaitulah jadi murid pada orang alim. Tuan-tuan puan-puan, tidak mampu jadi ulama, jadi murid kepada ulama. Surah kita ni ada buat pengajian berkitab, ada Tok Imam? Ada tak? Ada kuliah maghrib, kuliah subuh, kemudian kuliah mingguan, kuliah bulanan, betul? Jadi beli kitab tu, macam ustaz ajar tu, kemudian kita beli pen atau pensel, kita duduk tadah, dia panggil tuntut ilmu. Waktu syarat dia tu, beli kitab tuan-tuan. Kitab tak mahal. Kalau banding dengan Waisuku, mahal Waisuku lagi. Banding dengan MyV, mahal MyV lagi. MyV berapa? 48,000. Kitab sampai tak 48,000? 4,800 siapa kitab satu? RM4.50. Dah empat, RM3.9. Bagi RM4 baliklah. Seposen tu tak usah tunggu pun tak apa. Ni gak bayar RM4 tunggu. 2 jam tunggu. Okey, kedai tanya, berapa tak balik lagi? Ada seposen tadi tak? Faham? Kitab murah beli, tadah dengan Tok Guru. Nak lagi cantik, nak lagi comel, kita pergi kepada madrasah pondok berdekatan dengan kita, ulang alik setiap hari. Tak usah lamalah. Sejam sehari kita tadah kitab dengan guru pondok berkat. Kalau mampu hak ni terbaik tuan-tuan. Kalau tidak mampu, berpindah kepada nombor 3. Kun aliman, jadi kamu orang alim, tak mampu. Au muta'alliman, atau murid pada orang alim, tak mampu juga. Sedangkan kita nak jadi orang yang tak rugi. Sedangkan kita nak jadi orang yang berilmu. Tapi dua ni kita tak mampu. Berpindah kepada nombor 3. Au muta'alliman au mustami'an, yakni orang-orang yang mari mendengar ilmu agama. Alhamdulillah, Allah pilih semua kita malam ini jadi golongan yang ketiga, mustami'an, orang-orang yang mari dengar ilmu agama. Syukur pada Allah. Kena syukur juga walau nombor 3. Kena syukur juga. Syukurlah. Pasal apa? Pasal Nabi sambung di hujung hadis, jangan kamu jadi golongan keempat. Siapa golongan keempat? Tok Guru bukan, murid kepada Tok Guru pun tidak, mari mendengar ilmu agama pun tidak. Allahu Rabbi. Dah kerja dia benda. Pagi, petang, siang, malam, lalu saja depan surau. Pagi sekali pergi kerja. Petang sekali balik kerja. Singgah
No way man. Sibuk. Faham? Tapi bukan orang sini juga tu. Nah, tu orang belah-belah mua. Nah. Orang sini alhamdulillah 2 kali 5 je. Nah. Faham? Lalu saja. Singgah tak? Tak singgah. Berapa tahun dah dia duduk sini? Rasa mak tahun ni 11 tahun dah ustaz. Tak pernah singgah. Tak pernah walau sekali. Allahu Rabbi. Nah, cuma lepas 15 tahun mari juga. Lepas 15 tahun baru jejak kaki surga. Alhamdulillah bagus ha. Tak kira 10 15 tahun pun. Mari bagus ha. Bang, lepas 15 tahun, lepas semayang asar, Tok Imam dengan Tok Bilal tak balik lagi main dah haji lu depan tu. Main dah haji boleh 60 kali naik haji baru balik Tok Imam dengan Tok Bilal. Dah tak pernah singgah sekali. Break emergency depan. Tok Imam tengok, biasa dok gaji mari dia ni. Petang ni mari pula. Tok Bilal kata taubat dah kot Tok Imam. Memang tak pernah mari datang ni, tapi mari ni taubat kot. Tok Imam jahat, Tok Bilal jahat sikit mulut dia. Tok Imam kata taubat dah, alhamdulillah. 15 tahun kita doa suruh dia datang. Petang ni lepas 15 tahun datang juga dia surau kita dah. Alhamdulillah. Bang, sebab Tok Imam. Mari buat benda semayang dah, kencing. Mari kencing lebih mahal air kencing dia daripada ilmu agama. Dalil dia sanggup berhenti untuk kencing, dia tidak sanggup berhenti untuk tadah telinga dengar ilmu agama. Hidup melupakan rumah Allah lalu saja. Bila mati mari pula. Dalam mari mati duduk depan pula pada Tok Imam. Mari mati duduk belakang lah. Khabar ke tukang usung tu, letak aku belakang lah. Aku kali pertama mari ni, aku mati baru mari. Cakap gitu. Wajib ke jenazah kita solat di masjid? Satu soalan untuk orang Melaka. Khabar kampung tu susung sangat. Wajib tak jenazah orang Islam bila mati kita mandikan, kita kapankan. Kemudian lepas kapan orang sini tanang dulu ke semayang dulu? Semayang dulu tak? Sama je rasanya. Maka semayang, soalan saya, semayang tu wajib ke kita semayang di rumah Allah ni? Ke boleh semayang tempat lain? Boleh semayang tempat lain. Dah tu sahabat Nabi bila mati banyaknya Nabi semayang di masjid. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, dulu masa dia hidup, dia banyak habiskan masa di rumah Allah. Banyak duduk dengar Nabi ngajar solat jemaah. Maka bila mati, Nabi bawa jenazah sahabat ke tempat yang banyak dia habiskan masa pada ketika hidup. Masjid, rumah Allah. Itu sahabat Nabi. Kita hidup sibuk sangat dengan main bola sampai lupakan rumah Allah, mati kat gi semayang kat tiang go Bang, sibuk sangat dengan projek juta-juta sampai sombong dengan rumah Allah, mati kat gi semayang kat tapak projek Warna garang ustaz malam ni. Memang lapar. Sini Pahang, sini 400 kilometer. Bang, mari jauh-jauh. Hai kosong bagi. Tawa pula tu. Marah ke ustaz? Memang marah. Dah marah benci ya. Marah belum tentu benci. Marah ni ada dua, betul? Pertama, marah sebab benci. Kedua, marah sebab sayang. Ada juga marah sebab sayang. Ada. Anak tuan-tuan, umur 5 tahun, umur 4 tahun, duduk di ruang tamu, main Power Ranger. Tuan-tuan masuk bilik 5 minit. Dok dang 5 minit, tuan-tuan dok sedap hati lah. Keluar tengok anak tuan-tuan dok main Power Ranger dah. Dia main pedang samurai. Tuan-tuan marah ke? Tuan-tuan biar? Marah ke biar? Ke biar bagusnya anak aku pandai main pedang. Ada tak? Kita akan marah. Marah tu sebab benci ke sebab sayang? Sebab sayang. Begitu penceramah marah kepada ummah, marah kepada masyarakat, marah kepada ahli jemaah, bukan sebab benci, sebab sayang. Tak mau bagi punah jahanam, tak mau bagi rasa binasa. Pasal dia tak mau bagi, pasal takut jadi golongan-golongan yang Allah sebut tadi, golongan yang rugi. Niga jemaah dak mari. Tok Bilal tanya pak cik, kenapa dak mari masjid surau kita ni? Kita buat jemaah 5 waktu. Pak cik bukan kata 5 waktu, 1 waktu pun pak cik dak mari. Kenapa kak pak cik? Pak cik kata, oh minta maaf lah Tok Bilal, saya bukan tak ambuh mari. Saya mari dah semayang kat surau murni tu hari tu.
situ panah surga tu. Panah dia kata. Dengar panah, Tok Bilal kata ke Tok Imam, Pak Cik tu nak mari tapi dia kata panah. Panah? Oh tak apa, kita ada duit lebih ni orang derma kita pasang ekor tambah ekor. Nak suruh sejuk, nak suruh mari. Faham? Tapi lepas pasang ekor tak mari juga. Pergi pula tanya Pak Cik, hari tu kata tak mari sebab panah. Sekarang pasang ekor tak mari juga. Oh kita mari hari tu kali sejuk. Sejuk pula dah. Bang, khabar Pak Cik, dah mari lah kita gali liang lahat ke Pak Cik. Dah sudah lah hidup. Tapi kita tak jahat sampai tahap nak khabar gitu dia. Tapi itulah hakikat orang-orang yang rugi sombong dengan rumah Allah. Nah, jemaah dak mari kuliah agama, lagi dak nampak batang hidung. Nah, azan dulu ke? Terus je. Nah, ikut dekat saya tanya pasal tak tahu undang-undang sini. Nah, terus je insya-Allah. Tak lama lagi dalam 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Dah 3 jam lagi nak. Terus sebab setengah tempat dia berhenti azan dulu dah. Berhenti azan kemudian dia sambung pula. Setengah tempat dia terus je macam kita malam ni lah. Sebab tu kita tanya. Gitu. Tempat orang kita tak boleh buat kira. Setengah tempat dia azan. Lepas azan dia qomat terus. Kita ke kepala kerana pula. Nak buat kerana tempat dia gitu. Jangan buat gitu siang saya. Baik. Kuliah apa dia? Jemaah tak mari. Kuliah agama lagi tak nampak batang hidung. Tok Imam tanya, Pak Cik, kenapa tak mari semalam kuliah maghrib semalam? Kita jemput ustaz daripada Mongolia semalam. Pak Cik tak mari pun nak dengar bab tauhid semalam ustaz tu ajar. Minta maaf lah Tok Imam, saya bukan tak mari, saya pergi bandar semalam. Nak pergi bandar Melaka semalam. Jadi kita naik dekat Eva Mosa tu, naik ke atas. Jadi entah macam mana penimpala geluling jatuh kat tangga. Guruk jatuh. Jadi dah sempat nak mari. Tok Imam kata tak apalah, tak boleh mari malam semalam. Mari malam ni Pak Cik. Malam ni kita jemput ustaz daripada Jepun malam ni. Nak ajar bab fiqh. Pak Cik mari lah, tak ada telinga. Ambil hukum hakang, baru reti halal haram. Pak Cik kata malam ni tak boleh Tok Imam. Pasal malam ni nak balik Johor Baru malam ni. Ayah mertua sunat sekali lagi. Tok Imam khabar gitu pula. Tak apalah, tak boleh mari malam semalam, tak boleh mari malam ni. Mari malam esok ni Pak Cik. Malam esok ustaz mana pula mari? Malam esok tak ada ustaz Pak Cik. Cuma lepas mayang isyak kita buat jamuan. Ada nasi biryani kambing, nasi kerabu ayam bakar, lepas tu ada cendol malam esok. Mari lah. Malam esok. Malam esok boleh lah. Buat makan penuh surga. Kuliah dak penuh, buat makan penuh surga. Dalam penuh sampai luar penuh. Kita sensei lengang nak ambil wuduk kat kolah. Tengok buih timbul. Ingatkan labi-labi orang dalam kolah. Ramanya mari sampai dalam kolah ada orang. Mari nak makan, marilah. Memang surga masjid sedia untuk makan. Kita pihak surga ni buat jamuan raya ke, Isra' Mi'raj ke, Nuzul Quran ke, Maulidur Rasul ke, kita buat jamuan makan. Jamuan ni untuk orang makan ke untuk orang buang? Untuk orang makan. Kita buat untuk orang makan. Dia mari makan. Baik, very good. Bang. Cuma ingat jemaah 5 waktu marilah juga. Tak dapat 5 waktu sehari, dapat 2 waktu, dapat 3 waktu, tahan kira dah. Kuliah agama 7 malam seminggu. Tak dapat mari 7-7. Mari 3 malam, mari 4 malam, tahan kira dah. Ni gak tanya makan je ada. Malam raya surga bakar lemang 600 batang. Ada lah muka dia. Ambil buluh lemang tu, rodak dalam mulut kali. Dia kata basa. Jangan kita sombong dengan rumah Allah. Okey tuan-tuan slow sangat ke suara saya? Slow kita kuat lagi tak ada masalah. Bang, jangan sombong dengan rumah Allah. Sebab tu kita tak boleh jadi golongan-golongan yang rugi. Boleh lama sikit ni? Boleh? Boleh ni? SOP. Seorang minta tolong tengok takut ada lampu-lampu biru lagi. Kalau mari tangkap lagi tak? Lagi. Kalau mari nak angkut bawa lori belakang angkut pasal langgar SOP lagi tak? Lagi lah, takkan tak lari. Cuma saya badan gini payah nak lari. Kita buat cacat lah. Sebab tu kita tambah jadi golongan yang rugi, yang binasa. Berlaku satu kisah, satu yang saya ambil iktibar. Kisah ni saya cerita dah semalam di
Madrasah Tarbiyah. Dah, Jambatan Duyung. Dekat sini 8 km je. Dah, jadinya satu kisah berlaku di Kedah. Nak cerita betapa malangnya kita kalau jadi orang-orang yang rugi ya. Allah sebut tadi, manusia itu dalam kerugian. Dah, satu hari berlaku di sebuah masjid. Seorang pemuda dia datang masjid. Nah, tuan-tuan pernah dengar atau tidak wallahu alam. Betul ataupun rekaan pun wallahu alam juga. Cuma ada iktibar kita boleh ambil. Dah, satu hari seorang pemuda ni dia datang Allah ke masjid. Dia datang tu Khamis malam Jumaat. Nah, jadi dia datang tu niat dia nak solat Isyak berjemaah. Kemudian lepas Isyak dia nak bernikah. Orang belah utara ni setakat saya dapat tahu dia nikah malam. Saya tak tahulah tak pasal orang kata gitu. Saya pun tak pernah lagi nikah di sana. Nah, baik. Jadi kalau orang KL biasa nikah siang, orang Kelantan malam juga. Orang Melaka siang malam ada tak? Dia nikah ni tak kisah. Pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh, malam boleh. Ada berapa waktu boleh nikah? Berapa waktu boleh? Pagi, tengah hari, petang, malam. Berapa waktu? 4 waktu. Bang, tu hikmah dia buat 4 tu. Faham tak faham sudah? Tak faham sudah. Malah khabar. Faham? Baik. Jadi dia mari seorang, keluarga dia 30 orang. Laki ni lah. Kemudian perempuan pengantin puang seorang, keluarga pengantin puang 30 orang. Dia mari tu Khamis malam Jumaat. Isyak masa tu 8.30. Dia mari 8.40. Dia anggar tu sampah-sampah orang komat lah. Biasa 10 minit komat. Dia tak tahu pula ustaz malam tu ngajar, dia tarik sikit waktu. Biasa kuliah maghrib akan tarik sikit tak? Dia tengok sampai-sampai ada tak habis lagi ceramah. Dia pun duduk di belakang sambil main telefon. Dia bukan mari nak belajar, dia mari nak solat, kemudian nak nikah. Kalau tak dapat solat jemaah Isyak tak apa lagi, nikah hak penting tu. Maka dia pun duduk di belakang main telefon. Ustaz malam tu ceramah bab sembahyang, bab solat jemaah, bab menegur imam. Imam ni tuan-tuan, bila kita solat jemaah kadang sikit, kadang ramai. Imam ni biasa seorang ke banyak orang jadi imam? Seorang lah. Seorang imam ni biasa kita lantik kalangan manusia ke robot? Sini manusia lah. Manusia kita nampak macam manusia. Maka manusia ni, bila kata manusia, tidak lari dari melakukan kesilapan. Maka dalam bab fiqh ada bab menegur imam yang salah. Cuma tuan-tuan, kalau nak tegur imam yang salah ni, kita kena tegur kesalahan yang imam buat, kita tegur imam faham. Ada kesalahan yang imam buat, kita tegur imam tak faham. Ada 2 jenis, 2 kategori, faham tak? Pertama, kesalahan yang imam buat, kita tegur imam faham. Contoh, imam naik rakaat ke-5 solat Isyak. Isyak 4 rakaat je, tu imam hampir kuda ni, pening lah. Naik 5 rakaat. Dia lupa. Jadi kita duduk tahiyat akhir ramai-ramai. Jadi imam seorang bangun, dia lupa. Maka seorang belakang imam kena tegur imam. Tegur lagu mana? Tegur mana? Imam lebih ni, kita duduk dah, imam naik 5. Nak tegur macam mana? Tu imam rakaat lebih tu, tegur gitu. Balik awal mu kalau tegur gitu. Caranya tegur subhanallah, niat untuk zikir atau niat zikir pun ya, tegur pun ya, dalam satu subhanallah. Tapi kalau tegur gitu agak-agak tu imam faham tak? Faham lah. Dia tengok ada orang tegur, dia jeling sikit, dia tengok orang duduk tahiyat akhir. Dia turunlah semula, dia akan betulkan keadaan. Itu kesalahan yang imam buat, kita tegur imam faham. Ada kesalahan yang imam buat, kita tegur imam tak faham. Contoh, imam naik rakaat ke-5 solat Isyak. Imam naik rakaat kedua, Allahu Akbar. Kita belakang imam, kita nampak kain tok imam koyak. Dak besar mana, besar piring. Nampak aurat tu. Maka boleh tak kita tegur subhanallah? Boleh tegur, tapi kalau tegur imam faham tak agak-agak? Tak faham barang belakang mana dia nampak, maka jangan tegur subhanallah. Ada cara lain ulama ajar. Setengah tempat tuan-tuan, dia tak tahu, dia tegur juga. Kain koyak, subhanallah. Tu imam, dah apa aku salah Subhanallah, kenapa pula aku salah rakaat? Cukup. Subhanallah, kenapa? Dah mana dia tahu barang belakang? Bukan ada side mirror pun. Jangan tegur subhanallah, ada cara lain ulama ajar. Cara mana?
Seorang belakang imam biasa Bilal lah. Cuma tak syarat Bilal. Orang lain pun boleh. Biasanya Bilal jalan 2 langkah, berhenti dulu. Kemudian jalan pula 2 langkah, pergi berdiri betul-betul sebelah imam, kiri ataupun kanan. Dipanggil menggantikan imam yang batal. Imam pula bila ada orang mari ganti sebelah, jangan terajang pula muka orang ni. Orang ni mari nak ganti kita. Sebab kita ada salah. Cuma kita tak tahu apa salah kita. Dah ada orang mari ganti sebelah, sahih kita ada salah. Maka imam tugasnya ialah keluar, tengok apa masalah, kemudian masuk semula jadi makmum. Imam ada orang ganti dah. Nah, ingat dah keluar. Kalau kita sekarang PKPP senang nak keluar pasal jarang banyak kan. Boleh keluar terus. Cerita kalau sebelum ataupun lepas pada ni kita akan kembali balik sah rapat. Dah, insya-Allah nak. Jadi bila sah rapat ni kita nak keluar lagu mana? Boleh tak keluar lintas kot depan? Boleh tak? Tak boleh, haram. Saya pegang pendapat kata haram. Nah, nak lintas depan orang semayang tak boleh. Jadi nak keluar macam mana? Keluar ikut celah-celah jemaah. Ada 5 saf, keluar ikut celah-celah. Nah, faham tak? Kalau tak ada ruang, ulama ajar gini. Hala tangan isyarat suruh buka. Makmum ingat bila imam hala tangan, makmum ada 20 saf. 20 buka ruang untuk imam. Tengok imam lah. Kalau imam kecil gini je. Kalau saya imam besar lah sikit. Nah, maka imam pun lalu. Nah, cara dia ingat hala tangan buka. Hala tangan buka. Ingat tu. Lama gak hala tangan, Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kira bodoh. Bang. Jadi gitulah lebih kurang ustaz tu ajar malam tu. Jadi pengantin tadi di belakang tadi tidak langsung dapat satu ilmu. Tu untung orang datang masjid rumah Allah tuan-tuan. Walaupun mari asalnya bukan nak belajar pun, tak ada hati pun nak belajar. Tapi berkatnya majlis ilmu, dia duduk di belakang main telefon, main Mobile Legend je. Dah, dia boleh tahu. Dia boleh dapat satu ilmu. Dah, dipendekkan cerita lepas nikah malam tu. Dah, lepas solat isyak malam tu, nikahlah mereka. Kemudian lepas nikah, balik rumah ayah kepada isteri. Orang Melaka panggil benda? Ayah pada isteri. Pak mertua. Kalau kampung saya panggil father-in-law. Nah, lebih kurang gitulah. Bang, maka balik rumah ayah mertua. Nah, dia nikah Khamis malam Jumaat. Esok tu subuh pagi Jumaat, dia ikut ayah mertua dia solat subuh berjemaah di masjid. Kali pertama dalam hidup pengantin laki ni solat subuh berjemaah. Dulu masa bujang solat subuh kat rumah je, pukul 10.30. Nah, ni jadi suami orang dah. Ikutlah ayah mertua pakai baju Melayu, pakai samping, dok pakai serban, pakai tengkolok. Pakai yang sanding tadi dah pakai. Tak apalah tengkolok tak ada masalah dah. Melayu kan, hang tua kan. Cumanya bawa juga kerih bubur pinggang. Tu berat. Maka sampailah di masjid. Masjid tu dah tok imam, belakang tok imam ayah mertua dia, sebelah ayah mertua pengantin laki tadi. Kemudian makmum lebih kurang 200 orang. Masjid besar, masjid daerah. Mulalah mereka solat subuh pagi Jumaat. Allahu Akbar. Tok imam baca Fatihah. Kemudian lepas Fatihah, rakaat pertama solat subuh pagi Jumaat. Biasa baca surah apa? Surah Sajdah. Surah ni buat tak? Alhamdulillah. Kalau boleh niat tak ambuh tinggal . Kalau tertinggal tu tak apalah. Niat nak tak ambuh tinggal sujud Sajdah. Banyak kelebihan dia. Maka imam pun baca surah Sajdah 30 ayat. Alif Lam Mim. Kemudian ayat Sajdah nombor apa? Nombor 15. Innama yu'minu bi ayatina alladhina iza zukkiru biha harru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian tu imam akan sujud. Dia panggil sujud benda ni? Sujud sajadah. Allahu Akbar. Ayah mertua dia Allahu Akbar. Makmum 200 orang Allahu Akbar. Pengantin seka ni tak sujud. Bapa tak sujud? Sebab benda dia tak sujud? Pasal dia ingat imam lupa rakaat. Nah, ada dia tak tahu. Dia jahil kan? Nah, dia tak belajar. Nah, dia tak tahu. Makna kata biasa dia tengok lepas surah, lepas Fatihah surah, lepas surah rakaat, iktidal baru sujud. Pagi subuh tu dia dah lah belakang imam. Dia tengok imam tak rakaat, tak iktidal, terus sujud. Dia tak sujud pasal dia ingat imam salah. Bang, tu kata jeng kereng dia panggil. Dia mana imam tak rakaat terus sujud. Teringat ustaz ajar semalam. Pak, kalau imam salah tegar tu imam subhanallah. Jeng.
Nah, pasal benda gitu, tak ada ilmu, pasal tidak jadi golongan yang beriman dan berilmu. Wal as, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapa orang yang rugi? Orang tak beriman. Alhamdulillah kita beriman. Tapi kalau kita sekadar beriman, tidak berilmu, rugi ya. Tegar subhanallah. Berat nanang sungguh. Balik awal, jengkereng, bahang tanah, jilat cak, heret ring. Nah, dapat tak? Ada 6 kara. Berat balik awal, berat nanang, jengkereng, bahang tanah, jilat cak, heret ring. Faham tak? Kalau tak faham, kita jemput sekali lagi, kita syarah hak nang. Tak ada masalah. Bang, tegar subhanallah. Tegar sekali tok imam dak bangun lagi, kerah lagi sujud, dak habis zikir lagi, faham? Dah pengantin dak puas hati, tegar pula Ustaz malam cakap tegar banyak kali sampai imam tahu. Dia pun subhanallah kali kedua. Kuat pula tu gema masjid. Nah, ayah mertua dia sujud dah, natang sungguh nantu aku. Nantu ke kambing gitu? Lepas tu cari menantu lelaki, ingat dah lepas-lepas astagfirullah, minta ampun pada Allah. Hak akan datang ni, ingat pesan ulama, bukan pesan saya bukan siapa-siapa. Pesan ulama, cari menantu lelaki, cari hak jaga solat, hak pandai agama sikit-sikit. Tak, bukan syarat tok guru, bukan syarat ulama. Dia ni jaga solat 5 waktu, kemudian pandai agama sikit-sikit, bab zakat pandai sikit, bab puasa pandai sikit, bab sembahyang dia pandai juga. Ni cari buat nantu lelaki. Hak lepas-lepas kalau ada tersilap, astaghfirullah, minta ampun pada Allah. Hak akan datang ni cari menantu lelaki yang jaga solat 5 waktu, yang boleh agama, pandai agama sikit-sikit. Nak cari mana ustaz orang gitu sekarang, payah dah nak jumpa. Payah benda, saya pun kosong lagi 3. Dan lagi iklan waktu dak gurau dah, waktu serius tu. Ejas orang boleh sebulan kali mari Melaka. Bang, gurau-gurau mana kata gitulah. Jadi tegar sekali, tegar 2 kali tok imam dak bangun. Pengantin dak buat hati, tegar pula kali ketiga. Subhanallah. Ayah mertua dia panasang, bangun, terajang terus atas muka. Pitang terus pagi tu. Nampak tak kekurangan atau keburukan orang-orang hak rugi? Tak, demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman dan beramal soleh. Beriman syarah ulama, beriman dan berilmu, beramal soleh dan ikhlas kerana Allah. Maka orang-orang ini yang tidak masuk golongan orang-orang yang rugi. Lain daripada ni, orang itu orang-orang yang rugi pada agama. Walaupun nampak untung pada dunia, tapi kita tak bahas bab dunia, kita bahas bab ruginya mereka di dalam bab agama. Mudah-mudahan apa kita dengar dapat manfaat kepada kita. Natijah kesimpulan pada kita tuan-tuan puan-puan, kita dan ahli keluarga kita, jangan sekali-kali sampai kita terjerumus di dalam golongan-golongan yang rugi pada agama. Rugi pada dunia tak apalah lagi, tapi kalau kita rugi pada agama, balasannya di atas padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan apa kita dengar dapat manfaat pada kita. Kalau tidak banyak sedikit dapat kita ilmu pada malam ini. Kalau tidak banyak sedikit dapat kita amal apa yang kita dengar pada malam ini. Saya mohon ampun, mohon maaf jika terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang elok, yang sempurna datang dari Allah Ta'ala. Yang tidak elok, yang tidak sempurna, yang cacat, yang cela datang daripada kekurangan diri saya yang sangat lemah, yang sangat kurang, yang sangat jahil ini. Saya mohon ampun, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berkat kehidupan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita yang singkat ini sebagai satu pertemuan kerana Allah, dan kita berpisah juga kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, doakan saya panjang umur, murah rezeki, dimakbulkan segala doa saya yang baik-baik, diistiqamahkan saya dengan ilmu agama di mana saja Allah hantar saya, sama ada belajar atau menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan saya istiqamah dengan ilmu yang saya dapat saya amal, dan dengan ilmu itu juga dapat saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kerana Allah Ta'ala. Mohon doakan saya segala doa yang baik yang tuan-tuan puan-puan doakan pada saya. Mudah-mudahan Allah balas pada tuan-tuan puan-puan lebih baik lagi daripada apa yang tuan-tuan puan-puan doakan pada saya, insya-Allah. Jadi sampai bertemu lagi di lain kali yang lain. Tuan-tuan puan-puan, ibu ayah, abang kakak, adik sekalian, saya mohon ampun, mohon maaf. Saya undur diri. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Fadil Ustaz di atas kupasan tajuk kita pada malam ini. Alhamdulillah, dengan ada penyampaian ilmu tadi, maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat dan juga pertemuan kita pada malam ini. Seperti mana yang Ustaz beritahu bahawa orang menjadi orang-orang yang pada malam ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi dan mendengar apa sahaja ilmu yang kita dapat. Moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah Fadil Ustaz akan juga menyambung kuliahnya di surah Al-Furqan pada hari esok, kuliah maghrib di surah Al-Furqan. Insya-Allah dijemput juga hadir ke surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan tak ada ustaz yang daripada kita beri nama Ustaz sebelah ni, insya-Allah. Okey tuan-tuan, jadi insya-Allah lepas ni kita akan solat Isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.